Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita sambung soalan nombor 2. Jom. Kita bersama dengan pelajar tingkatan 4 pula. Okey, jom kita show kita punya soalan. Okey, kita show kita punya soalan. Okey. Ibu apa nak pergi? Ambil apa? Okey. Okey, so jadual 2, jadual ni menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji sifat oksida base dan oksida asid unsur-unsur dalam kala 3 jadual berkala. Okey, so kalau tengok dekat sini kita ada kita ada X2O3. Nampak tak? Dia bagi dalam bentuk formula. Unknown. Okey, unknown formula. Y dan Z. Okey, yang pertama dia ditambah dalam kepada natrium hidroksida. So, kita tahu natrium hidroksida ni adalah alkali. Okey, alkali. So, yang kedua ditambah kepada asid nitrik. So, asid nitrik ini adalah asid. So, ini adalah asid. Ambil. Okey, asid. Okey. So, apa-apa bahan yang bertambah dengan alkali, maksudnya dia sifat asid. Kalau dia bertindak balas dengan alkali, maksudnya dia adalah asid. Okay. Kalau dia bertindak balas dengan asid, maksudnya dia adalah alkali ataupun base. Okay. So, tengok kepada X2O3. So, tindak balas berlaku. So, tindak balas berlaku, maksudnya dia adalah amphoteric. Maksudnya dia ada sifat asid dan dia pun ada sifat base. Okey, yang ini tiada tindak balas, yang ini tindak balas berlaku. Maksudnya Y ni dia bertindak balas dengan asid. Apa yang bertindak balas dengan asid? Takkan asid tindak balas dengan asid? Tak kan? So dia mesti adalah base. Okey, so dia adalah base. Okey, pergi kepada Z pula. Z ni tiada tindak balas. So maksudnya tiada. Okey, ni tindak balas berlaku tiada. So tindak balas berlaku maksudnya tiba Z bertindak balas dengan alkali. Z tindak balas alkali maksudnya Z itu adalah asid. Nampak tak? So tulis kat situ nanti. Okey. Kemudian dah siap ini. Apakah yang dimaksudkan dengan kala? Yang dimaksudkan dengan kala kena tengok buku. Ini cikgu kata. Tahun lepas keluar apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan. Okay, so yang ini soalan ni diubah balik. Diubah apa yang dimaksudkan dengan kala. Okey, Aina bagikan jawapan kamu Aina. Apa maksud kala? Kala ialah Kejap. Baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Kak Aina, kalau cikgu buat baris menegak dalam jadual berkala unsur, boleh ke? Tak boleh, salah. Kala hanya melintang saja. Okey. So, jala berkala unsur. Kalau cikgu tak cakap unsur, cikgu cakap jadual berkala saja, betul tak? Salah juga. So, dah tahulah. Maksudnya Aina dah tahu teknik menjawab. Baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Kalau jawab jadual berkala saja, salah. Okey. So, soalan B pula. Okey, soalan B. Berdasarkan jadual, nyatakan oksida bagi unsur tersebut. So, yang bersifat asid. Yang bersifat asid adalah Z2O. Kita dah bawa dah di atas. So, Z2O. Sifat amphoteric maksudnya X2O3. Salin je. So, you all tak payah nak apa tu Z. Nak tafsirkan apa itu X. Tak perlu. So, yang bersifat base adalah Y2O. Dah siap. Nampak tak? 3 markah dah dapat. Ini yang atas tadi 1 markah. So, dalam tangan dah ada 4 markah. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. C. Okey. Antara unsur Y dan Z, Y dan Z, manakah mempunyai saiz atom yang lebih kecil? Nyatakan satu sebab. Dia kata Y dan Z. Ini kemahiran apa?
Dia nak tahu Y dan Z. Adakah kamu tahu Y tu duduk kat mana? Z tu duduk dekat mana? Okay, so Hana. Agak-agak Hana, mana saiz yang kecil? Y ke Z? Kecil. Tadi kita dah belajar kan kibar bendera. Kita dah belajar kibar bendera. Kalau untuk kalah, kita kibar bendera. Okay, maksud Z. kibar bendera. Z. Kenapa kamu kata Z, sayang? Sebab dia dekat tepi. Sebab dia belah kanan kan. Sebab dia kanan. mana kamu tahu dia belah kanan tu? Dia duduk belah kanan, kenapa bukan belah kiri? Sebab sebab dia adalah asid. Sebab dia adalah asid. Y ni tadi kamu kata base. So base sebelah sini. Kan ingat tak logam alkali tadi cikgu cakap? So ini adalah alkali dekat sini. So jawapan dia adalah Z. So apa penerangan yang kamu nak buat? So kamu jawab Z. Z dah betul. 1 markah. Kenapa? Sebab Z tadi, siapakah bilangan proton yang lebih banyak? Y ke Z? Hana? Bilangan proton yang banyak. Y ke Z? Ataupun kamu nak cakap tentang daya tarikan antara Y dengan Z, mana lagi kuat? Y ke Z? Kibar bendera. Ingat kibar bendera saiz makin kecil. Maksudnya bila saiz makin kecil, maksudnya Z ni bilangan proton dalam atom Z lebih tinggi dari Y. Ataupun kamu nak jawab yang ini. Okay, ataupun kamu nak jawab, kamu tak nak cakap bilangan proton, kamu cakap tentang daya. Daya siapa? Daya tarikan antara nukleus. Okay, daya antara nukleus dan elektron dalam atom Z lebih kuat ke lebih lemah? Lebih kuat. Saiz makin kecil. Ingat, kalau saiz makin besar, daya tarikan antara nukleus dengan elektron dia adalah makin lemah. Tapi kalau dia makin kecil, maksudnya nukleus dengan elektronnya adalah semakin kuat. Okey, boleh ya? Okey, kumpulan Aina, betul ke tidak? Betul cikgu, 100% saya sokong. Alhamdulillah. Ya, betul. Ya, tahniah korang semua. Okey, nyatakan nama bagi X2O3. Dia nampak nak? Nama. Barulah korang mencari apakah agak-agaknya X2O3. Siapa boleh jawab? Alisa? Boleh jawab? X2O3. Apakah benda X2O3? Nampak gayanya kan kalau korang tengok ke sini kan? Oh, X ni charge dia 3+. Lepas tu pula, X ini adalah bersifat amphoteric. Ingat tak yang cikgu bagi gambar tadi? Yang mana satu sifat amphoteric? Yang mana satu sifat amphoteric? Ingat tak yang cikgu bagi yang tadi tu? Yang dalam jadual berkala yang warna-warna. Yang mana satu? Agak-agak aluminium tu di mana? Yang mana sifat amphoteric? Warna apa, Aina? Alisa? Hana? Kuning mungkin. Mungkin yang mana? Kuning mungkin. Mungkin kuning. Memang kuning saya. Amphoteric memang kuning. Kuning. Okey. So agak-agak tu X tu di mana kedudukan dia? Dia charge 3 plus 3. Mana agak-agaknya? Cikgu cakap apa tadi? Kumpulan 1 charge dia positif 1. Kumpulan 2 charge dia positif 2. Kumpulan 13 kumpulan dia charge positif 3. So manakah positif 3? X tu di mana agak-agaknya? Aina, Alisa, Hana? Di sebelah Q itu. Sebelah Q, sebelah kanan, sebelah kiri? Kiri. Ya, betul. So X itu adalah di sini.
Begitulah anak-anak nak jawab soalannya. Bukan susah pun. Kalau cikgu guide memang senang. Cikgu tak ada guide, cikgu kami rasa susah. Boleh tak kamu namakan? Apakah nama X2O3? Namanya adalah apa? Aluminium. Aluminium. Tambah O? Oksidon. Oksida. Okey, aluminium oksida. Okey, ingat tahu? Nak cari macam itu. Kamu nampak, tengok, tenung dia punya ni. Agak-agak dia charge berapanya. Sebab kalau kamu tahu je charge, kamu dah tahu kumpulan dia duduk mana. So ingat lagi satu, di mana kumpulan yang M4 terik. Okay. So, huraikan secara ringkas langkah yang diambil untuk menentukan sifat oksida bagi sebatian yang dinamakan di 2D1. Huraikan secara ringkas, macam mana nak tentukan sifat oksida. Sifat oksida 2D1. Mana 2D1? Yang inilah maksud dia. Okey, so macam mana kita nak tahu sifat oksida tu dia macam mana agak-agaknya? So ingat tak kita dah belajar serbuk garam. Kita dah belajar bentuk garam. So ini dia amuat untuk tentukanlah sifat oksida tu. Kita nak tahu adakah kenapa dia boleh bersifat amfoterik. So kita ujilah dengan asid sekali, dengan base sekali. So macam mana kamu nak buat? So kamu cakap, salin ya semua anak-anak. Masukkan 1/4 spatula serbuk. Kamu nak cakap X2O3 boleh. Kamu nak cakap tentang aluminium oksida boleh. So selamat cakap je X2O3. Okey. Ke dalam 2 tabung uji yang berasingan. Okey, so nombor 2. Tambahkan 5.0 cm padu larutan natrium hidroksida. So natrium hidroksida ni bersifat alkali kan? Ke dalam mana? Dia punya molar, kamu tulislah mol dia 2 mol dm3 ke dalam tabung uji pertama. Dan 5.0 tinggi juga molar dia. Kita letak ni. Asid 5.0 mol pula. 5.0 cm padu. Patutlah terkejut saya. 5.0 cm padu asid nitrik 2.0 mol dm padu ke dalam tabung uji kedua. Okey. So, pertama uji dengan asid, ambillah satu spatula. Sebab kalau kamu tengok sini dia 3 markah. Bila dia 3 markah dekat sini, maksudnya kamu kena ada 3 point. So, belum lagi 3 point ni. So, nak dapatkan point yang ketiga, panaskan. Ingat tak yang ini kita pernah buat eksperimen ni. Sebelum cuti PDPR hari tu kita pernah buat eksperimen ni. Okey. Panaskan tabung uji dan kacaukan campuran. Okey, so kamu ada point 1 masukkan dalam kedua tabung uji. Point 2 kamu satu tabung uji masukkan natrium hidroksida. Satu lagi tabung uji masukkan asid nitrit. Kemudian panas dan kacaukan. So point 1, point 2 dan point 3. Okey, boleh ya semua? Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Salin dulu. Lagi soalan esei. So, korang buat satu last lah soalan esei ni. Okey, cuba buat perlahan-lahan. Okey. Kalau ada masalah, PM dengan cikgu. So, itu sahaja kelas kita hari ni. Okey, kita jumpa lagi for the next class. Semoga kamu semua sihat-sihat belaka. Terima kasih banyak-banyak masuk kelas cikgu. Assalamualaikum.